Halo, apa khabar semua? Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini saya akan menghasilkan video ini untuk memberi panduan kepada anda semua bagaimanakah cara untuk memasang, install web server ke dalam komputer peribadi tuan-puan. Komputer peribadi ataupun laptop anda uh, ataupun komputer untuk yang digunakan sehari-hari. Uh, komputer kita, setiap komputer sebenarnya boleh menjadi salah satu komponen penting dalam internet, iaitu pelayan server, web server. Di mana web server ini berfungsi untuk menyalurkan segala dokumen dan informasi yang disimpan, stored di dalam web server ini dan disebarkan kepada pengguna-pengguna yang request this information, yang meminta information ini melalui klien, melalui browser mereka. Okey, kita lihat apa sebenarnya web server definisi. Web server is a software and hardware that use HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol ini adalah merupakan standard yang telah diakui secara dunia dan dipersetujui oleh warga-warga internet seluruh dunia, di mana keseluruhan komunikasi dan transfer of data dan penyebaran maklumat, penyimpanan data mestilah mengikut protokol-protokol ataupun format ataupun undang-undang daripada standard ini. Okay? Standard ini telah diwujudkan lebih kurang 50 tahun, 60 tahun dahulu dan dia telah dipersetujui oleh seluruh dunia dan langsung dibangunkan sebagai standard internet HTTP. Dan juga standard ini adalah sama erti dengan standard World Wide Web WWW yang telah diakui. Bermakna untuk internet, semua pengguna atau pelayan ataupun komputer ataupun server harus menggunakan browser untuk request information dan server akan menyebarkan information ini kepada klien. So ada dua komponen utama dalam internet ini, iaitu pelayan dan klien pengguna. So selama ni jika kita menggunakan browser internet, kita browse eBay, YouTube, Facebook, kita adalah pengguna, kita ada klien, kita adalah klien, kita menggunakan browser untuk akses informasi-informasi di dalam pelayan server, di dalam pelayan server Facebook, eBay, Google dan sebagainya. Okay? So pada kali ini saya akan memberi panduan bagaimana kita nak menjadikan komputer kita sebagai pelayan web server. Okay? Ada beberapa web server yang popular, terkenal di dunia. Dua yang paling terkenal ialah Apache dan juga Microsoft Internet Information Server, IIS. Kedua-dua ni adalah popular dan saya rasa hampir 90% menggunakan kedua-dua jenis server ini. Apache adalah open source, di mana ia tidak dipunyai oleh syarikat-syarikat tertentu, manakala IIS dipunyai oleh Microsoft. Jadi untuk tujuan video kali ini saya akan menggunakan Apache. Apache macam saya cakap adalah open source. Ia dipunyai oleh warga-warga internet satu dunia dan tidak dipunyai oleh mana-mana syarikat. Jadi tapi masalah dengan open source ni selalunya masalah sokongan, di mana kita jika ada masalah, kita ingin mendapat sokongan, kita tak ada point tertentu yang kita boleh telefon ataupun tanya. Sebab saya cakap tadi, open source, dia disokong oleh seluruh warga-warga internet di dunia ini. Maknanya siapa-siapa pun boleh cuba tolong kita jika ada masalah. Siapa pun boleh tidak
menghiraukan masalah kita sebab tak ada syarikat yang memegang produk ini, yang bertanggungjawab atas produk ini. Tetapi dia telah berjalan bertahun-tahun tanpa masalah. Dia dah ada komuniti sendiri yang boleh membantu, saling membantu, saling menyokong antara satu sama lain. Sebab itu dia agak popular. Okey. Okey, kita akan install XAMPP, produk yang datang daripada XAMPP. XAMPP ni saya kata more like lebih kepada adalah satu entiti ataupun grup kumpulan yang menghasilkan produk web server ini, iaitu mengandungi komponen-komponen Apache, iaitu HTTP server, MariaDB, database, PHP. PHP ni adalah penting kepada pelayan server web server di mana ia merupakan satu bahasa pengatur cara computing language untuk server web server side. Macam jika kita menggunakan browser Chrome, kita adalah client side. Kita menggunakan macam tadi yang dinyatakan di sini, kita menggunakan HTML format dan juga JavaScript format, dan juga ada lagi format-format yang Java, format-format yang boleh digunakan. Tetapi so far setakat ini JavaScript dengan HTML lah yang paling popular untuk browser. Okay. Untuk itu kita akan cuba install web server ini ke dalam komputer kita. Kita klik ke download. Download elemen ni, kita klik dan dia akan membuka page baru dan kita harus pilih komponen yang kita nak install ke dalam komputer kita. Jadi bagi saya, kita pilih komponen yang latest lah. Tiga-tiga option kita boleh pilih dan size ni dia bagi tahu lebih kurang sama je. So kita ambil 7.4.6, mungkin yang terbaru, yang ni terbaru. Okey, kadang-kadang versi yang terbaru ni kadang-kadang dia still mempunyai orang panggil bug, still masalah kecil yang belum diselesaikan ataupun belum dijumpai oleh pengguna. Jadi kadang-kadang dia tak stable, dia panggil buggy, orang dibilang buggy kadang-kadang. Tapi tak apa, kita buat masa ni kita gunakan juga. Kalau ada masalah nanti, maybe kita boleh uninstall apa yang kita dah install, kita pakai version yang rendah. Selalu version rendah ni lebih stable. Tapi untuk tujuan kali ini tak apa, kita cuba install version yang paling tinggi. Okey, kita install. Select, dia akan install dan dia akan bagi tahu kita dah ada installation page dia. Okey. Dan kita tengok faiz dia agak besar, 149 meg. Okey, kita boleh tunggu sehingga habis download. Cuma saya rasa mungkin akan mengambil masa sedikit download. Dari itu, sebenarnya saya sudah saya sudah install XAMPP ni di komputer ini sebelum mengadakan sesi video ini. Jadi sebab kadang-kadang kita tunggu lama, saya takut terlalu lama untuk kita pasang, download tu lama, jadi saya buat dahulu, saya dah pasang kepada komputer saya. Okay. So bila dah selesai nanti, tuan-puan just click on icon ni dan dia akan mulakan installation of XAMPP ke dalam komputer kita. Okey. Tapi untuk tidak menunggu lebih lama, saya dah pasang XAMPP ni
dalam komputer kita, iaitu XAMPP. Kalau tuan-tuan tengok ada dalam sudut kanan tu. Okey. Maknanya bila puan install, dia akan keluar arahan, dan arahan-arahan tersebut tuan-puan dan just ikut saja, klik saja next, next, next sampai finish installation. Mungkin dia akan bagi warning Windows require clearance untuk memasang komponen-komponen. Puan just klik yes saja. Yes, benarkan. Okey. Okey, memandangkan saya dah pasang, bila kita dah pasang, kita klik ni, dia akan pasang. Dan bila selesai pasang, dia akan launch XAMPP control panel straight away. Bermaknanya pemasangan tu dah ada dalam komputer kita. Cuma pada waktu itu kita perlu enablekan XAMPP ini supaya PC kita, komputer peribadi kita atau notebook kita akan menjadi web server. Okey. Untuk macam saya cakap tadi, untuk memastikan web server kita ni enable atau tidak, ada cara paling mudah untuk kita menentukan ialah dengan menggunakan PHP. Okey. Macam saya cakap tadi, PHP ni hanya boleh berfungsi bahasa ni di dalam web server. Tanpa PHP, web server ni tidak dapat memproses maklumat atau dokumen ataupun aplikasi yang kita bangunkan di dalam web server. PHP adalah komponen utama dalam web server. Ia adalah macam saya cakap tadi, bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dalam web server antara server dan klien. Klien macam browser tadi saya cakap gunakan HTML dan JavaScript, ya. Tetapi untuk web server kita gunakan PHP. Okey, salah satu cara untuk kita test sama ada PHP kita dah berjalan atau tidak dengan menggunakan apa saya panggil ni control panel XAMPP ni, kita boleh cuba buat ujian. Okey. Sekarang kita tengok ini adalah panel XAMPP di mana komponen-komponen yang kita dah install adalah 5, iaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Untuk tujuan kali ini kita akan hanya menggunakan komponen Apache, iaitu komponen HTTP server, di mana komponen ini merupakan engine yang akan dapat memahami pengatur caraan bahasa PHP language server side. Tanpa Apache HTTP server ni, PHP tak akan berfungsi. Bila PHP tak berfungsi, tidak akan ada transaction atau komunikasi antara server pelayan dengan klien browser. Okay. So kita cuba. Okey, bila kita dah pasang XAMPP ni, salah satu cara untuk kita menentukan ia adalah web server atau tidak, selalunya kita type, dia menggunakan kaedah localhost. Localhost ni bermakna, kalau kita tengok daripada perkataan tu pun, local dan host. Localhost ni bermakna dia adalah sekarang host, iaitu pelayan, iaitu server, internet server. Tetapi dia local. Jika kita menggunakan server yang betul-betul server internet yang live di luar sana, selalu kita akan gunakan address. Macam kita type address dia. Macam ni, apachefriends.org.index dan sebagainya. Itu adalah merupakan alamat, maknanya server ni duduk di apachefriends.org ni. Ini alamat ni adalah merupakan address unik yang tidak dapat maknanya satu sahaja address ini wujud dalam dunia ni. apachefriends.org. Sebenarnya alamat ini adalah merupakan nombor IP.
nombor IP di mana okey, ini adalah contoh browser-browser lain yang ada di market. Ada banyak. Yang paling popular adalah Google Chrome dan juga internet browser, Microsoft Edge, dan internet browser daripada Microsoft, dan juga Safari yang adalah popular untuk Apple komputer. Okey, macam saya tadi cakap tadi, unique address adalah dipanggil IP address. Okey. Apa itu IP address? IP address ni adalah merupakan alamat unik setiap komputer pelayan dan juga setiap klien browser. Macam sekarang ni, komputer saya ada alamat 60.48.160.13. Manakala yang untuk Apache Friends.org ni mungkin mereka menggunakan alamat lain yang mungkin nombornya adalah mungkin ini saya sebut secara rawak 124.126.3.5. Tetapi nombor ini telah dipadankan dengan bahasa alamat yang kita mudah faham seperti apachefriends.org. Bayangkan jika kita kena ingat nombor 127.123.1 bla 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 untuk alamat Apache Friends ni agak confuse, membingungkan. Jadi kesatuan internet dah menggunakan padanan nombor IP address ini dengan alamat yang boleh ditulis dalam bahasa mudah, bahasa abjad yang kita boleh faham. Macam bagi kita, saya sebagai klien, saya tak perlu nak panggil komputer saya arman.computer.com sebab tak ada orang lain yang ingin cuba berkomunikasi dengan komputer saya kan. Tetapi jika localhost ini ingin menjadi klien server yang sah, kita kena register dengan pendaftar internet di Malaysia yang sah dan mendapatkan nombor IP unik tadi, dan dia akan padankan dengan alamat. Seperti contoh, saya ingin daftarkan localhost saya sebagai server pelayan kawanku.com. Nombornya mungkin dia bagi 197.124.13.8. Contoh saya bagi rawak. So nombor tu kita akan dapat dan kita akan isikan kepada komputer ni dan kita register. Baru sekarang akan menjadi pelayan server yang sebenar di mana seluruh pengguna-pengguna internet di seluruh dunia boleh akses kepada pelayan server kita. Okey. Tetapi since ini localhost, kita gunakan convention localhost. Okey, macam saya cakap tadi, kita dah pasang web server ni tapi kita tak onkan lagi dia punya HTTP service. Saya cakap HTTP service tu penting untuk komunikasi antara klien dengan browser. Okey. So cuba kita startkan Apache. Okey. Dia enjin kita lebih kurang macam layman term, kita onkanlah enjin internet ni dekat komputer kita. Okey, sekarang dah on. Okey. So kita pergi balik kepada localhost kita ni. Cuba kita reload balik. Tengok. Dia bertukar. Jadi bermakna localhost kita dah berfungsi menjadi web server. Di mana penyataan yang saya buat ni adalah simple program menggunakan PHP. Saya boleh tunjuk kod yang saya gunakan, iaitu ni. Okey, file tu adalah index.php. So localhost tu sebenarnya adalah mapping kepada komputer C saya, XAMPP directory dan dokumen HTTP maknanya HTTP dokumen. Semua HTTP dokumen yang ingin dipamerkan kepada browser, kepada klien harus diletakkan di dalam
HTTP docs. Itu standard convention untuk XAMPP server. Lain produk macam internet Microsoft IIS mungkin lain. Okay. So so mapping ni adalah sama dengan localhost. So sekarang PC kita yang pasang ni dah menjadi pelayan web server. Macam saya cakap tadi, kalau kita register betul-betul dapat IP address yang unik, register dengan internet provider dan kita onkan link, semua boleh melayari server kita. Mereka boleh melihat apa yang saya typekan ini. Contohnya saya typekan. Jika mereka kata di Singapura atau di London, dapat dia type localhost ni kepada address IP kita, macam saya cakap tadi, www.serverkawanku.com kan. Itu type index.php, mereka dapat melihat. Itu seperti contohnya. Okay. So, ini adalah kod PHP. Simple kod PHP untuk test web server kita. Okey, cuba kita tengok. Sekarang cuba kita matikan engine ini. Kita switch off engine Apache ni, engine web server ni. Kita lihat balik page kita. Sama ada dia masih berfungsi atau tidak. Okey. Okey, dah off. Maknanya tidak beroperasi ya Apache ya. Okey, kita cuba localhost ni balik. Kita reload balik browser Chrome ni. Kita tengok apa jadi. Bermakna this site cannot be reached. Disebabkan kita dah padam matikan enjin internet kita. PC yang saya install ni dah tidak lagi berfungsi sebagai pelayan web server dan request yang diminta oleh browser client tak dapat dia serve. Dan dia selalu akan bagi error site can't be reached. Okay. So ini adalah macam satu ujian untuk kita menentukan yang kita punya installation web server dah berjaya. Okay. Kita cuba semula, kita onkan balik Apache tu. Okey, dah. Kita reload balik. Dia akan load. Tetapi berbanding dengan ni, kalau kita reload pun balik, dia tak boleh buat. Sebab dia tak faham mapping ni. Mapping ni, dia mesti taruh localhost. Ini mesti nama localhost ataupun IP address 173. bla 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 ataupun www.serverkawanku.com. Baru browser kita akan faham. Tapi jika dia tulis directory macam ni, mapping dia tak kena. Okay. So sebab tu dia tak boleh load benda tu. Okay. Berbanding dengan ni, kita gunakan convention localhost. Okay. So saya rasa kita dah berjaya pasang web server tersebut dan control panel web server tersebut. So kita boleh cuba, jika tuan-puan mengikuti video ini, kita boleh cuba play around dengan control panel ni. Kita offkan, onkan, tengok berjalan tak internet tu. Di video-video yang akan lain, saya akan cuba memberi panduan untuk mengajar komponen-komponen yang lain. Saya rasa komponen lain yang penting bagi saya ialah MySQL, itu database server. Di mana memang kebanyakan software internet web application menggunakan server, menggunakan database, pengkalian data. Cuba bayangkan kalau puan tengok Facebook, puan tengok Instagram, gambar yang kita ambil tu, kita upload tu semua disimpan dalam pengkalian data, database. So database ni adalah satu komponen yang dekat, yang berhubung kait rapat dengan web application, aplikasi web. Jadi pengkalian data adalah salah satu aspek yang penting untuk dipelajari dan dipahami untuk membangunkan aplikasi web. Okay. So jika saya di video akan datang, saya akan cuba memberi panduan dan memberi penerangan overview untuk server, MySQL server.
dalam XAMPP. Okay. Sehingga kita sampai ke video akan datang, saya akan cuba membuat beberapa banyak video yang boleh untuk memberi panduan bagaimana membangunkan aplikasi web dan sebagainya. Dan jika tuan-puan dapati video yang saya buat, yang saya hasilkan ini membantu, sekurang-kurangnya memberi pengetahuan, memberi ilmu, harap dapat like dan subscribe page saya. Okay. Sehingga ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih.